kita baca dekat TikTok tu, diorang macam kata macam tak mampu nak pergi sebab harganya terlampau tinggi. Itulah soal harga ni pun saya tak boleh nak jawab lebih-lebih sebab di luar bidang kuasa saya. Saya pun sejujurnya masa tengok harga tiket tu pun saya tanya juga, Karim, wow, harga tiket macam ni tapi itu benda yang saya dah serahkan memang 100% pada management. Saya tak tahu nak kata salah saya juga tak ambil pusing harga tiket. Kenapa saya tak check dulu dan tanya apa semua. Tapi macam Cik Sean daripada Geobody tadi dah jawab, dia mengambil kira banyak benda untuk letak harga tiket macam tu. Dan saya rasa ini satu benda yang kalau kita nak revert balik harga tiket pun bukan satu benda yang bagus juga sebab dah announce apa semua. I don't know, maybe they have a strategy sebab buka talian tiket bila buka talian tiket esok pukul 11. Esok. I don't know, maybe they have a strategy, ada package early bird dapat diskaun ke apa benda. I really don't know. So mungkin itu salah saya juga sikit sebab saya tak ambil pusing sangat, saya tak ambil peduli harga tiket sebelum saya sendiri tengok harga tiket. So kalau untuk saya nak reverse balik dan revise balik harga tiket tu untuk dikurangkan agak susah lah. Tapi macam Mr. Sean daripada Geobody cakap tadi, it's a price yang diorang letak berdasarkan dengan apa yang diorang expect daripada saya, which is quite big pressure untuk saya bila tengok harga tiket macam tu. Dan I as the performer, orang kata the artist yang akan perform pada hari tu, I have to do my very best to justify the harga tiket yang orang bayar tu lah. Lepas tu abang tengok harga tiket tu first time tengok list tu mungkin macam mana? Ada macam sebab memang saya tengok tu saya sedikit terkejut, tapi tak adalah sampai saya rasa macam saya nak persoalkan apa-apa, because saya letakkan harga tiket ni pada mereka yang memang expert. Sebab ini satu bidang yang saya tak ada expert. Macam Mr. Sean cakap tadi, dia ada dia punya own analisa, dia punya own data kenapa dia letak harga macam tu. So maybe if you want a more accurate punya answer kenapa dia letak macam tu, I'm sure you can still catch him kan, kalau dia ada lagi kan. But from my end, saya minta maaf banyak-banyak. It's not something yang saya boleh sentuh dengan mudah lah. Abang ada komen kan, macam kalau ada orang macam okey je dengan harga yang seperti ni kan, kalau Malaysia orang persoalan seperti abang macam mana? Harga apa? Harga tu sebenarnya negara mahal, orang okey sebenarnya. Tapi Malaysia orang bertikai. Faham. I mean, that's a good way to look at it. Itu satu angle yang bagus lah untuk orang-orang kita lihat sendiri kan. Kalau macam boleh je kalau saya nak jawab apa, tapi saya tak nak lah sebab saya bukan macam tu kan. Harga artis luar, harga artis tak kisahlah dari barat ke, daripada Korea ke, Jepun ke, apa ke, Indonesia ke, sanggup bayar mahal, tapi artis kita korang persoalkan. I can ask that question, tapi saya bukan macam tu. Saya rasa selama saya dalam industri muzik ni, saya lebih suka orang yang boleh berfikir, orang kata critical thinking, boleh berfikir dengan baik, boleh justify sesuatu benda dengan baik, dan bukan hanya membuat anggapan yang kadang-kadang orang kata tak berasas ataupun tak ada orang kata ilmu kan. So pada saya that is a good way to look at it. Kalau nak letak macam tu pun boleh. Why cannot you pay for this premium price untuk artis tempatan yang saya rasa 17 tahun tu alhamdulillah saya dah dapat menghasilkan karya yang cukup baik untuk orang boleh hargai, untuk membayar banyak tu apa semua kan. But saya juga harus berhati-hati juga dengan apa yang saya cakap, sebab at the end of the day, macam saya cakap tadi, benda dah macam ni saya letakkan pada orang kata budi bicara, cara pemikiran mereka yang nak datang ke konsert saya. Abang, bila ramai nak mematikan pasal harga tiket ni, ada tak memberi tekanan pada abang untuk macam itu, untuk perform nak berbaloi dengan apa yang orang beli tiket? Serba sedikit mestilah ada kan bila orang nak persoalkan apa semua, tapi saya tak nak ambil orang kata pertikaian ataupun persoalan orang tu sebagai satu benda yang boleh membuat benda tu kacau siapa punya fokus untuk buat persembahan. Pada saya the show must go on lah. Okay, there is always the possibility tiba-tiba orang tak nak beli, orang nak boycott. Na'udzubillah min zalik, saya minta tak jadilah kan. But there is always that possibility, and if kalau tak ada orang masuk tengok pun, I still have to go on with my show. So saya ambil pendekatan macam tu. Sebab saya memang tak ada kuasa dalam speaking to justify the ticket price kan, as well receive discount, apa yang Faizal boleh at least janji sikit lah dekat your fans, because I'm pretty sure ada orang yang akan invest dan beli because they know who you are. Siapa itu Faizal Tahir, orang kenal. So bila bercakap pasal justify tu kan, share sikit lah apa yang
maybe you boleh bagi teaser sikit lah kat orang-orang ni kan. Since esok tiket dah nak start jual. Faham. I think it's more of saya tak tahu, mungkin saya dah umur macam ni, saya pun dah lama tak pergi konsert, saya pun tak layan konsert, saya dah tak tahu scene tu macam mana dari segi pricing, dari segi orang punya layan konsert tu macam mana, especially after PKP apa semua kan. But I think from my end 17 tahun dalam industri, macam saya pernah upload dalam saya punya Instagram beberapa hari lepas, I think after 17 years saya ada sesuatu yang boleh saya share dengan orang ramai, dan saya harus pastikan, dan insya-Allah saya pastikan yang ini adalah satu lebih kepada pengalaman muzik, bukan hanya datang tengok saya perform lagu-lagu saya, nyanyi balik and then tak dapat apa-apa. I think this is more of cara kita menyusun konsert ni dengan segmen apa semua. It is something where I think we can all be there in a not such a big venue, 2,900 orang, PWTC, dah ramai orang familiar dengan tempat tu. Ada banyak orang kata nostalgic moments in PWTC tu. I think it is more of a sharing an experience of 17 years of music. Yeah, so I think that will be the selling point for me, because dengan penyanyi lain anda akan dapat benda lain. But if you want to know what I have gone through for 17 years, then this is the concert. Kan? So saya takkan just keluar menyanyi and give, kalau saya rasa benda tu tak cukup baik, saya takkan buat benda tu. You risau tak sebab you ni iconic. I mean, orang dah tengok you buat macam-macam. You potong rambut lah, you terjun dalam air lah, everything is yours. Orang tahu when it comes to you, it's always like that. So orang punya expectation akan pergi sangat tinggi. So for that matters kan, apa yang you ke korang memang dah ada the planning tu, dah ada semua dah ke macam mana? Saya harapkan expectation awak seorang je dah tinggi. Tak ada. Sebab I know that's a lot of pressure. Saya faham expectation orang tinggi apa semua. So macam ni tadi soalan last ni. Ya, apa lagi yang orang akan put very high expectation on you because you memang dah ada the ability kan. I think it's more of penceritaan. Kalau tengok macam lagu-lagu saya yang sebelum ni, macam Santai, macam Ragaman, sebelum tu ada Sumanda. So it is more of a storytelling punya session. I don't know if people are interested enough untuk tahu, untuk duduk di situ dan mendengar saya bercakap selain daripada menyanyi. It's not just like I said, bukan macam 23 lagu straight macam tu menyanyi nanti orang boleh balik tanpa dapat apa-apa input dari segi the sharing of the concert tu apa semua kan. But saya confident untuk mereka yang nak datang dan sanggup keluarkan duit banyak tu. I am very confident. I think it is something where at the end of the concert awak boleh balik, it is something we can all reflect on, we come together, it is more intimate dari segi penceritaan ataupun penyampaian konsert tu, and we can all go back as better people. Ada momen yang boleh di-capture pula Faizal, nanti konsert ni ada mengundang penyanyi yang pernah berduet dengan Faizal ke? Setakat ni tak ada. Setakat ni tak ada, but it can change. Kalau saya cakap hari ni tak ada, tiba-tiba esok orang kata oh kita nak. So you never know. But setakat ni belum ada. Macam mana? Di mana pun tak terpanggil. Tak nak rahsia. Tak je lah. Tak ada. Berapa persen tak ada Berapa persen? Ratio pembaru lah. Maknanya lagu yang akan diubah. Saya rasa saya kena pandai juga kat situ, because kadang-kadang kita ubah banyak sangat pun nanti orang tak dapat capture essence benda tu. Macam contoh kata kalau saya ubah Ragaman banyak sangat pun tak best, because orang tahu lagu tu macam tu, dia punya structure, dia punya penyampaian apa semua. So certain songs akan saya ubah, macam contoh kata Sampai Syurga tadi, yang saya rasa boleh memberi satu interpretasi yang lain. Dan certain songs saya biarkan macam mana dia originally. Macam contoh kata kalau saya nak ubah itulah Ragaman, Sejati, kalau ubah banyak-banyak pun it depends on the song sebenarnya. So I would say probably 50-50 lah. 50-50. Practice semua start bila? Practice semua akan start Dah start ke? Ke dah start? soon katanya. Belum ada tarikh yang confirm lah untuk start practice. 45 di sini. So adakah dari segi InsyaAllah. stamina wise macam mana, adakah macam kau perlukan masa yang lama untuk kau praktis ialah untuk dari segi suara kan, dan juga adakah kita akan dapat saksikan gimmick pada konsert nanti, ataupun Faizal akan cuba mengelakkan daripada macam dulu kan kalau kita tengok Rasaman Faizal selalunya mencetuskan kontroversi kan. So adakah untuk ialah dengan sejajar dengan peningkatan usia
Faizal cuba mengelakkan daripada berlaku tercetusnya sebarang kontroversi? Itulah. Saya rasa persediaan tu sangat lama. Tengok nak jawab pun lama ni nak fikir ni. Persediaan tu of course lah sangat lama. Sebenarnya itu merupakan satu faktor yang membuatkan saya begitu lambat untuk membuat keputusan untuk buat konsert. Dari segi saya punya stamina, saya dah tak macam dulu. Dulu mungkin boleh panjat scaffolding semua, terjun apa benda semua kan. Dia boleh terjun masuk air, boleh bakar piano, boleh buat macam-macam. But I think at this age saya harus juga mengingatkan diri saya yang saya dah ada anak-anak. Okay, so itu satu faktor yang penting untuk saya. Saya kalau boleh tak naklah buat satu persembahan yang anak-anak saya tak boleh enjoy, yang dia tengok macam apa benda bapak aku buat ni. Macam boyonya macam something like that apa semua. But dari segi persediaan stamina, saya rasa itu satu faktor yang saya letak paling atas sekali lah untuk konsert saya ni. Sebab secara jujurnya salah satu sebab saya delay konsert orang pujuk bertahun-tahun, saya memang akan selalu cakap I don't think I can do it anymore. Kan, macam nak nyanyi 20 lagu ni bukan senang. Kadang-kadang dapat show 3-4 lagu tu pun dah happy dah. Okey, jangan tambah dia macam tu lah, sampai tahap macam tu. So it is something yang saya harus ambil serius lah untuk persediaan stamina saya apa semua. Dah tak macam dulu apa semua. Dan if there is such a thing lah, kalau saya boleh katakan, saya kalau boleh katakan diri saya ni, saya lebih kepada penyanyi studio. Untuk live ni, untuk endurance ni, I'm not that kind of singer. Ramai lagi orang lain yang macam tu. Sebab macam kalau tengok pun dulu, masa saya start pun, saya punya impian tu, saya punya passion tu sebenarnya lebih kepada songwriting dan producing. Tapi itulah, Allah dah buka jalan untuk jadi penyanyi, so saya kena terima dengan baik lah. But I think dari segi fitness tu satu benda yang saya kena ambil serius lah. Persediaan tu akan lama lah sebenarnya. Faizal, selain pujukan kan yang tadi awak cakap tu, adakah lambakan konsert artis luar dan dalam negara sekarang ni buatkan you lagi membuat-buat nak keluar nak buat konsert? Oh, saya rasa opposite sebenarnya. Bila saya tengok lagi ramai konsert, saya lagi tak nak buat. Sebab saya nak suruh orang pergi konsert orang lain. Mungkin itulah. Jennifer pun mungkin dah banyak sakit jiwa dengan saya, bertahun-tahun memujuk saya untuk buat konsert. Tapi saya tak rasa lambakan konsert yang banyak sekarang ni lebih membuat saya untuk nak buat konsert. Secara jujurnya, tak tahulah kalau itu satu jawapan yang mungkin akan disappoint people apa semua. But I think, I just feel untuk saya fokus untuk apa yang saya buat. If I think saya rasa saya dah bersedia, saya ada benda yang baik nak bagi kepada orang luar sana, saya akan buat. Itu sahaja. Saya rasa saya tak dipengaruhi dengan apa yang berlaku di luar sangatlah. Tapi kena juga tengok kadang-kadang tu bila banyak sangat konsert, there is also the possibility your concert tak kena tempat, tak kena tarikh, tak kena timing, tak kena harga ke apa ke, tak jadi juga kan. Berjaya sold out dalam masa singkat kan. Ya, itu Coldplay kot. Ni apa ni? Oh, andai kata. Ingat, saya dengar kata. Padahal tiket tak jual pun lagi. Setakat ni tidak. Sebab saya kena recover. Saya bukan macam setengah orang boleh buat 2 hari. Elah buat 2 hari tu kan. Dahsyat. Sebab tu dia ratu. Sebab tu dia ratu. Saya bukan. Saya lebih kepada belakang tabir. Bila konsert last yang abang pergi lah sebagai penonton? Saya konsert last saya pergi. Ingat konsert siapa? Oh no, someone else's concert. Orang lain punya konsert yang saya pergi. Oh my goodness. Imagine Dragons kot. Imagine Dragons. Bila tu dekat section 13. Lama sebelum pandemik. 2017, 16? Ya ke 19? Around that time 2018 macam tu aku. Imagine Dragons. Faizal, berapa kau ambil masa untuk menyatakan persetujuan pada Kak Jen yang kau nak buat konsert? Apa macam mana? Kau ambil masa untuk cakap dengan Kak Jen kau nak buat konsert tu. Berapa kau fikir? Bulan? Tahun. Tahun for me to decide. Agree with you. Tahun. Sebenarnya konsert ni Jennifer, why don't you sit down? sepatutnya take place 2012 I think. Yeah. It's that far back. Tapi ada No, 2012 was my last concert. KL Live. and then we decide we want to do I think it was 2018 after Ragaman. Okay, 2018 ya betul, after Ragaman. But
ada beberapa things that happen yang tak jadi the concert. So The band, yeah. the band yang saya praktis untuk konsert tu sebenarnya dua orang pun dah tak ada. So that was salah satu faktor yang sangat besar lah untuk saya tak nak buat konsert. Awak faham kan, I mean it was Haji and Kelly. Arwah dia believe. So we put aside the idea for the concert for a while to biar Faizal heal. And then lama kelamaan kita pun rasa that, I mean you all know Faizal, he's passionate, he's a passionate performer. Yeah. Whatever you see dekat atas pentas, that is Faizal. That's why kita pun rasa wasted kalau kita tak buat konsert Faizal. So setiap tahun akan Faizal buat konsert lah, Faizal buat konsert dah. So from then until now, we probably give him a 2-year break lah. After maybe 2020 sampai sekarang, every year we'll ask him, Faizal, would you like to do? So dia agak hesitant. Macam Faizal cakap, he's an unwilling artist, but he is so talented. You can't deny. He needs to be able to share his talent with the world. So we are happy that he has agreed to do it finally after so long. We are really happy and that we all get a chance to tengok dia perform. Kita sendiri adalah peminat. Everybody that works with him knows what to expect from him. So sorry, no pressure. A lot of pressure. Ya, itulah. Selain konsert, apa lagi yang you belum achieve dalam industri yang you nak buat ataupun konsert ni penutup untuk you punya Penutup pun best tak? Saya rasa I still have the, orang kata, burning desire and passion untuk lebih banyak produce lah. Saya macam sekarang saya banyak fokus kepada publishing saya, di mana under publishing, Faithful Publishing ni memang ada lebih kurang 40 writer, 50 writer lebih yang di bawah kita orang, yang saya rasa saya ada satu benda yang saya boleh kongsi dengan diorang semua untuk mereka berjaya sebagai songwriter dan producer. Sebab usually kalau macam bila buka label ni, bila artis ni dia akan sibuk untuk nurture talent kan, dia nak develop talent lain apa semua kan. Tapi pasal passion saya is more on songwriting and producing dari mula dulu pun kan. Kalau tengok masa saya masuk One in a Million tu pun orang lain semua nak buat lagu apa semua. Saya memang nak duit tu aja sebenarnya. Saya nak duit tu, saya nak buka studio, saya nak sambung belajar, saya just nak jadi producer dia sebenarnya. Macam saya cakap lah, Allah dah buka jalan ni untuk saya, so saya kena ambil peluang tu dengan sebaik mungkin lah. Adalah tu sebab dia. But I think dari segi apa yang belum achieve at this point, tak ada kot. One day at a time. Saya tak nak, setakat ni belum ada apa-apa yang saya rasa aku belum achieve lah, aku nak benda ni musically. Mungkin itu satu benda juga yang orang kata menghalang saya untuk lebih aktif menyanyi, buat konsert. Sebab kalau tanya penyanyi lain, saya rasa dua orang kalau boleh nak setiap 2 minggu, setiap sebulan nak ada konsert. Sangat berbeza dengan saya, ada total opposite. Tanyalah siapa-siapa pun, Datuk Siti ke, Hel Husaini ke, Jacqueline Victor ke, siapa-siapa je lah dah nama penyanyi, memang lagi banyak konsert lagi aku suka kan. But itulah nak buat macam ni, saya jenis ni macam kan, 17 tahun sekali cukup lah, contoh lah kan. katanya menunaikan haji bang? Saya belum tahu lagi, insya-Allah masih menunggu confirmation, tunggu visa. For this line up for musician semua dah ada. Tadi you dah nampak Jeng and Razdan, they will head the musicians lah. So I mean it's already prepared lah for that matters lah ada lah. Dah ada. And then maybe reluctant saya tu untuk buat konsert selama ni sebab saya tahu saya nak akan ada involved dari segi production, dari segi arrangement semua. Maybe certain singers dia tahu dia sebab dia memang penyanyi, pure 100% penyanyi, dia macam okay, I leave it all to the MD. That's it. Aku just datang nyanyi, 20 lagu, aku penyanyi, aku boleh balik. Saya tak macam tu. I know it's going to take a lot of work. Saya takkan cukup tangan sebenarnya. So daripada masa saya nak buat keputusan nak terima konsert tu, saya dah set dalam kepala, Faizal, you have to know that what you're doing akan banyak kerja and you will be very busy. So memang saya involved dengan dari segi promotion, dari segi music arrangement, dari apa yang segmen tu apa nak perform, lagu mana nak ubah, lagu mana nak maintain apa semua. So I will be involved from zero.
sampai habis. Abang mungkin boleh ulas tentang abang buat remake lagu Sampai Syurga tu, mungkin ada makna di sebaliknya kan, kenapa abang memilih lagu tu, ada kisah ke yang special ke abang sampai abang buat remake? Kisah je, saya dipaksa oleh management saya untuk buat balik lagu tu. Sorry. Tak, itu satu lagu yang dipropose oleh management saya dan label saya untuk buat balik, sebab lagu tu is actually very nostalgic pun sebenarnya, and for me pun itu merupakan satu lagu yang if I can say ikonik untuk saya, sebab itu merupakan lagu first yang saya dapat perform di AJL, sebab tahun sebelum tu saya di band kan, dari perform Mahakarya Cinta dengan Kasih Tercipta. So ikonik, dan saya rasa now is the time untuk saya bawa balik lagu tu, dan hopefully I get a chance untuk saya buat a proper punya explanation apa lagu tu maksud dia sebenarnya, sebab dia satu benda yang berkait rapat dengan hidup, dengan Tuhan, dan sebenarnya ada diambil daripada ayat-ayat Quran sebenarnya, tapi kalau tengok sekali imbas tu kita ingat macam untuk pasangan kita, isteri ke apa semua. Tapi I hope there will come a time, maybe during the concert. So ini benda-benda yang saya cakap, yang lain nanti masa konsert tu maybe saya akan explain apa sebenarnya Sampai Syurga ni, dia punya intipati yang orang semua tak tahu sebenarnya. Apa yang saya fikir masa saya buat lagu tu. Contoh sebagai contoh, macam lagu Dirgahayu kan, orang mungkin sekali dengar lagu cinta biasa, tapi sebenarnya lagu tu berdasarkan kisah seorang sahabat Nabi zaman dulu. So ini benda-benda yang saya akan kupas time konsert. Saya akan memberi pemahaman kepada orang lagu ni kenapa saya buat dan berdasarkan apa. So I hope it will be a very good session yang kita semua boleh reflect pada malam itu, dan kita balik dengan satu rasa yang macam alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan sebab buat aku pergi ke konsert Faizal Tahir. Itu je. Nanti konsert nanti abang ada plan tak nak keluarkan lagu baru ke untuk penyanyi? Lagu baru? Nak ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Tajuk dia nanti lah. Tapi ada. I think that will be one of the highlights of the concert lah. Saya akan nyanyi satu lagu baru yang memang dah di-plan untuk rilis. Ya, insyaAllah. Menonjolkan diri dengan lebih tu adalah satu benda yang saya sendiri decide untuk cut down. And sejak kelahiran Mariam ni, memang saya terus terang saya rasa kehidupan saya tu berubah besar pusingan dia 360, sebab dia memerlukan perhatian yang lebih. Dia masih ada masalah jantung dan harus undergo surgery insya-Allah dalam masa beberapa bulan. So saya memang dengan anak-anak saya dah besar apa semua, seorang dah habis sekolah apa semua, I think at this very moment dalam saya punya kehidupan, saya punya role atau peranan sebagai seorang bapa tu melebihi peranan saya sebagai seorang public figure atau penyanyi. Kalau macam dulu mungkin masa mula-mula zaman-zaman bajet bagus apa semua kan, macam poyo-poyo tu kan, macam I put my, maybe saya letak saya punya kerjaya tu dahulu sebelum keluarga, dengan memikirkan kalau aku berjaya kat sini aku boleh jaga keluarga. But I realise as time goes on, dengan anak makin besar apa semua, dah belajar banyak benda dari kesilapan apa semua, I realise that no, it's actually the other way around. Keluarga dulu baru kerjaya akan cantik insya-Allah. Sepanjang bersama Mariam mencabar is always kena standby kalau jadi apa-apa yang tak elok lah pada dia, sebab dia masih macam keadaan dia sekarang masih ada tube dalam perut dia dah setahun lebih kan. Kadang-kadang yelah, as a bapa kan sedih kot tengok anak kan dah dekat 2 tahun masih ada tube kat perut apa semua kan. Kalau boleh kita tak nak macam tu. And benda tu sebenarnya menghalang saya daripada mudah nak keluar travel, buat kerja. Kalau dulu saya boleh travel banyak, saya boleh pergi outstation sesuka hati, dapat offer di sini boleh jambil semua. But now I have to be very careful, sebab apa-apa sahaja boleh terjadi pada dia, sebab dia ada masalah jantung kan. And itu satu benda yang saya harus letak terlebih dahulu sebelum apa. So itu saya rasa cabaran yang paling besar lah. Saya memang kena banyak spend time dengan dia. Tube tu untuk kalau jadi apa-apa masalah lah dengan keadaan dia apa semua, so untuk makan ubat, susu apa semua kan. But not untuk makan lah, more untuk ubat dengan susu. Terima kasih. Thank you so much.